Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Nama saya Siti Zulaika binti Ahmad Zaki. Bersama dengan 3 orang lagi rakan saya akan melakukan perbincangan tentang tajuk yang kami telah pilih, iaitu kupasan tentang penghayatan, etika dan peradaban pada era pasca moden. Saya akan mulakan terlebih dahulu dengan pendahuluan kumpulan kami. Menurut Kamus Dewan, pasca bermaksud selepas ataupun setelah, manakala moden pula bermaksud kini ataupun masa sekarang. Pasca moden merujuk kepada perkembangan terhadap beberapa aspek seni seperti seni bina, kesusasteraan, budaya dan tak lupa juga cara manusia berfikir dan cara perkembangan pemikiran mereka dan juga falsafah. Era pasca moden ini telah berlaku disebabkan oleh akibat yang berlaku daripada ketidakpuasan hati ke atas gagasan modernisme yang dilihat sebagai kegagalan dan menindas manusia oleh para pemikir pada era pasca moden. Para pemikir pada era pasca moden ini juga beranggapan bahawa pemikiran pada era modernisme tidak sesuai lagi diguna pakai dan harus digantikan dengan pemikiran yang baharu. Salah satu tokoh yang terkenal pada era pasca moden iaitu Huston Smith telah memberikan pandangannya di dalam kertas kerjanya yang bertajuk Postmodernism and the World Religions. Di dalam kertas kerjanya tersebut itu, dia telah menjelaskan bahawa pandangan dari golongan tradisional. Golongan-golongan ini telah melihat cara dan tujuan hidup manusia melalui prinsip dan doktrin agama, memberikan satu pandangan hidup yang mutlak tentang kebenaran. Justru itu, marilah kita kupaskan dengan lebih lanjut tentang penghayatan etika dan peradaban dalam era pasca moden ini. Sekian dari saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya untuk meneruskan perbincangan ini. Antara cabaran-cabaran dalam era pasca moden adalah kerumitan isu semakin meningkat dan memerlukan pemahaman yang mendalam, ketidakpastian masa depan yang memerlukan strategi yang fleksibel, perubahan yang berterusan memerlukan penyesuaian yang cepat, pengaruh globalisasi yang semakin meningkat, perubahan struktur keluarga dan dinamik keluarga serta peranan jantina, ketidaksamaan sosial dan ekonomi yang semakin meningkat, masalah alam sekitar yang semakin berleluasa, identiti dan budaya yang perlu difahami dan dihormati, evolusi teknologi yang pesat yang memerlukan pelarasan serta pembangunan kepimpinan yang berkesan diperlukan. Selamat pagi. Nama saya Annelyn Walter, nombor matriks JG 113682. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kesan-kesan peradaban dan etika dalam era pasca moden. Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Kepelbagaian etnik menunjukkan pengaruh yang kuat dalam amalan politik dan kehidupan seharian rakyat. Etnik kesedaran menjadi sebahagian besar jati diri dalam kehidupan masyarakat. Justru itu, persoalannya, kepelbagaian etnik dalam masyarakat moden biasanya dikaitkan dengan kebangkitan nasionalisme, pembinaan negara dan konflik etnik. Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama yang mengaji tentang ajaran etika dan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Beliau menekankan kepentingan mengikut ajaran ini untuk menjalani kehidupan yang baik. Pada 2003, Imam Al-Ghazali berpendapat sebaik-baiknya membahagikan ilmu kepada dua kategori, iaitu ilmu agama dan ilmu intelek. Manakala tamadun diklasifikasikan sebagai keadaan dan tahap kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani. Di Kamus Dewan edisi ketiga 1994.
Istilah tamadun pula merujuk kepada keadaan masyarakat yang bercirikan atau berdasarkan tahap kemajuan material serta perkembangan pemikiran sama ada sosial, budaya, politik dan lain-lain. Dalam ilmu ketamadunan, ianya dikaitkan kemajuan dalam semua bidang kehidupan supaya kita dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Ia termasuk dalam perkembangan industri, kraftangan, sains dan teknologi, pertanian, ekonomi, peningkatan taraf hidup, kesusasteraan, budaya, kesenian dan sistem kepercayaan. Terdapat 3 kesan-kesan peradaban dan etika dalam era pasca moden. Pertama, modernisasi politik. Pemodenan politik bermaksud mengamalkan demokrasi berparlimen, mengadakan pilihan raya dan melibatkan 3 kaum terbesar dalam politik Malaysia. Politik era baru berbeza dengan era tradisional kerana ia memberi tumpuan kepada kerjasama antara kaum yang berbeza. Namun dengan modernisasi politik, semua kaum dapat bersatu dan membentuk sebuah parti politik. Ini telah membawa kepada kejayaan pilihan raya dan suasana politik yang aman. Seterusnya, modernisasi sosial merujuk kepada perubahan dalam masyarakat seperti pembaharuan dalam sistem pendidikan, perumahan dan perhubungan. Sistem pendidikan kebangsaan diwujudkan bagi menyatukan semua kaum yang berbeza di Malaysia. Perkara ini berlaku bertujuan untuk membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat bukannya hanya tertumpu kepada negara asal pelajar. Dan yang ketiga, modernisasi ekonomi bermakna Malaysia telah maju dari segi perdagangan, pertukaran mata wang, modal dan intensiti buruh. Adalah lebih penting bahawa masyarakat tempatan terlibat dalam ekonomi perdagangan dan perindustrian. Sebelum kemerdekaan, ekonomi lebih berasaskan sara hidup dan perdagangan berlaku di antara kumpulan etnik yang berbeza. Oleh itu, kerajaan memperkenalkan konsep ekonomi pembangunan yang direka untuk menghapuskan perpecahan etnik dalam ekonomi. Walaupun terdapat perubahan komposisi kaum dari segi pemilikan ekonomi, ia merupakan satu perubahan yang menyeluruh. Oleh itu, kemajuan telah dicapai, tetapi lebih banyak kemajuan diperlukan untuk mencapai pemodenan ekonomi sepenuhnya. Dengan itu, Malaysia sememangnya telah melalui proses pemodenan. Ini telah mengakibatkan perubahan serta kemunculan masyarakat majmuk di mana terdapatnya modernisasi dari segi politik, sosial serta ekonomi. Terima kasih. Antara cara-cara untuk menghadapi peradaban dan etika dalam pasca moden adalah memperbaharui pengetahuan dan terus belajar, meningkatkan kemampuan berfikir secara kritis, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan masyarakat dan teknologi, memiliki etika diri yang kuat, meningkatkan kemampuan komunikasi dan akhir sekali, memahami peranan teknologi dalam kehidupan dan menggunakannya dengan bijak. Selamat petang. Saya Wishiran Satya Salat. Nombor matrik saya JG1276522. Saya akan terangkan sumbangan peradaban dan etika dalam pasca moden di kalangan masyarakat. Peradaban dan etika memiliki peranan yang penting dalam kehidupan pasca moden di masyarakat, baik itu di tingkat individu, keluarga, organisasi dan negara. Sumbangan yang penting adalah membangun tata nilai yang baik. Peradaban dan etika membentuk tata nilai yang baik bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Peradaban dan etika mendorong individu untuk mengembangkan diri secara peribadi dan profesional. Misalnya, etika kerja yang baik dapat membantu individu untuk bekerja secara efektif dan bertanggungjawab dalam organisasi. Peradaban dan etika dapat membantu meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat yang manis, dapat memperkuatkan hubungan antara individu dan mempromosikan kehidupan yang harmonis.
Misalnya, melalui prinsip-prinsip etika yang baik, masyarakat dapat mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada. Peradaban dan etika dapat membantu meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, organisasi dan negara. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggungjawab dan kesetiaan dapat membantu memperkuat sistem sosial, ekonomi dan politik yang baik bagi masyarakat. Sumbangan etika dan peradaban dalam kehidupan pasca moden juga terdiri dari meningkatkan keberlanjutan. Misalnya dengan menghormati lingkungan dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup, individu dan masyarakat dapat mempromosikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Secara keseluruhannya, peradaban dan etika memainkan peranan yang penting dalam membangun hubungan yang kuat dan harmonis di antara individu, keluarga, organisasi dan negara dalam kehidupan pasca moden. Terima kasih. Sebagai penggulung kata, sudah jelaslah bahawa era pasca moden ini merupakan salah satu bentuk pandangan daripada falsafah barat yang menyatakan ia merupakan satu keburukan untuk membesarkan dan mendominasikan realiti dan juga kebenaran. Boleh dikatakan juga era ini merupakan di mana para pemikir dari barat mencipta idea-idea baru seperti ideologi tersendiri untuk mengkolonisasikan semua dunia mengikut peradaban barat. Penyerapan terhadap idea pasca moden dibuat melalui beberapa peringkat bagi menekankan budaya yang bukan barat, tetapi mereka berselindung dan memperlihatkan diri mereka sebagai pejuang yang memberi makna. Oleh yang demikian, masyarakat perlulah menguatkan jiwa mereka agar dapat membangkitkan masyarakat yang prihatin dalam pembangunan budaya dan bangsa yang merdeka dalam beberapa aspek yang penting seperti peradaban dan etika. Dengan ini, masyarakat akan menjadi lebih yakin dan tidak mudah untuk tunduk kepada keuntungan individu sehingga mampu untuk memusnahkan keluarga sendiri, bangsa, agama dan juga negara. Sekian dari kami, terima kasih.